Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu sekalian. Okey, hari ini kita bersiaran lagi untuk kelas kita pada minggu ini. Okey, itu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dan kita masih lagi dalam tema keselamatan dan tajuk kita hari ini adalah memanjat tembok tiruan. Baik, kita teruskan lagi ya. Okey, dekat sini cikgu ada bagi, okey, petikan yang terdapat pada muka surat 48 dan 49. Okey, tetapi di sini cikgu sertakan petikan muka surat 48. Okey, jadi nanti awak dikehendaki membaca petikan pada muka surat 48 dan juga 49 dengan nada dan intonasi yang sesuai. Okey, awak kena baca supaya awak faham petikan ini dan juga awak boleh meneliti apa itu memanjat tembok tiruan dan juga apa alatan yang digunakan dan apakah faktor-faktor keselamatan yang perlu awak ambil sekiranya awak melakukan aktiviti ini. Okey, jadi dari sini cikgu bagi contoh petikan dia ya. Okey. Jadi awak baca, tolong baca, jangan awak skip je, awak tak baca langsung. Okey, bila awak dah baca, awak cuba perhatikan kenapa ada tulisan berwarna hitam, ada tulisan berwarna biru dan ada tulisan berwarna merah. Okey, awak baca. Okay, seterusnya, kat dalam petikan memanjat tembok tiruan ni, dia ada berikan beberapa gambar. Baik, gambar ni kalau awak nampak kat situ, gambar yang mula-mula sekali. Dia kata melindungi keselamatan anggota badan. Baik, awak tahu tak apakah nama alatan ini? Jadi tak apa, cikgu bagi tahu kan. Alatan ni namanya, yang satu ni adalah pelindung. Pelindung topi keselamatan dan yang satu lagi ni adalah pelindung lutut. Topi keselamatan ni kita pakai di kepala lah ya. Mana tahu kalau kita jatuh ke apa ke, sekurang-kurangnya kepala kita tidak mengalami kecederaan. Baik, dan seterusnya di sini adalah pelindung lutut. Pelindung lutut ni sekiranya berlaku jatuh dan sebagainya, jadi lutut kita tidak cedera, kerana kecederaan lutut ni kalau kita cedera pada lutut, kita susah nak berjalan. Jadi kita akan lindungi lutut kita dengan pelindung lutut. Baik. Gambar yang kedua adalah mengesatkan tangan. Apa yang kita gunakan untuk kesatkan tangan? Sebab semasa kita memanjat tembok tiruan ni, kita kena guna satu alat yang boleh mengesatkan tangan kita. Kerana kita nak memanjat tembok, kita gunakan tali. Jadi kalau kita tak gunakan tali, takut nanti tangan kita berpeluh dan sebagainya, nanti tangan kita akan licin dan mungkin kita akan menggelongsor ke bawah. Jadi alatan yang digunakan adalah kapur tangan. Dia ada sejenis kapur yang serbuk yang kita akan sapu kaki tangan dan tangan kita akan jadi kesat. Dan kalau kita gunakan untuk memanjat dinding tersebut, jadi tangan kita akan jadi kesat dan kita akan rasa lebih selamat. Baik, seterusnya gambar yang ketiga adalah nampak tak alatan tu? Alatan yang digunakan untuk menahan badan daripada terjatuh. Agaknya dia punya nama alatan tu. Siapa tahu? Baik. Kalau kat depan cikgu boleh tanya kan, tapi sebab kita menggunakan rakaman saja, cikgu beritahu. Di sini namanya adalah tali abah-abah. Sebenarnya cikgu pun tak tahu kenapa dinamakan tali abah-abah. Mungkin bentuknya macam laba-laba, dia nak jadikan laba-laba, tapi cikgu tidak pasti, tapi memang nama dia tali abah-abah. Tali abah-abah ni kita gunakan, kita ikat daripada untuk bahagian badan kita. Bila kita ikat dan kemudian diikatkan tali lagi, jadi sekiranya kita terjatuh atau tergelincir daripada tembok tu, jadi kita akan terselamat. Kerana tali abah-abah tu akan
melindungi kita daripada terus jatuh ke bawah. Okey, jadi cuba terangkan sini adalah alatan yang kita gunakan untuk memanjat tembok tiruan. Nanti awak baca petikan tu betul-betul, bacakan dengan teliti, dan kenapa perlunya apa tu keselamatan, alatan keselamatan yang kita kena pakai semasa memanjat tembok tiruan. Okey, jadi kita teruskan lagi. Okey, untuk slide seterusnya. Baik, okey, apa yang cikgu nak fokuskan di sini adalah tentang idea utama dan idea sampingan. Okey, awak nampak kan idea utama dan idea sampingan telah diberi dalam perenggan 1 dan perenggan 2. Kalau awak perasan tadi pada mula-mula cikgu suruh awak tengok ya, awak nampak perenggan pertama dan perenggan kedua tu dia ada tulisan hitam, tulisan biru dan merah. Kenapa tulisan biru? Kenapa tulisan merah? Okey, di sini sebenarnya tulisan yang berwarna tulisan yang berwarna biru adalah idea utama. Idea utama ni sebenarnya adalah kalau kita nak cakapkan sebagai perkara paling penting yang kita nampak di dalam perenggan tersebut. Itu idea utama. Okey. Dan seterusnya idea sampingan. Idea sampingan ni merupakan kalau ikutkan di sini tulisan berwarna merah ya. Yang berwarna merah adalah idea sampingan. Idea sampingan ni adalah seperti diberikan contoh dan juga penerangan kepada idea utama. Ya. Tengok ya. Baik, di sini cuba awak nampak dalam perenggan 1 cikgu dah sediakan situ ada idea utama dalam perenggan 1 saja. Dekat situ kalau awak perasan dekat dalam petikan ni, petikan 48 dan 49 dia ada 4 perenggan. Jadi kita tengok satu persatu. Dalam perenggan pertama telah diberi bahawa idea utamanya adalah terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Itu untuk idea utama, dan idea sampingan adalah peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak sehinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Baik, itu adalah perenggan pertama. Idea utama dan idea sampingan. Baik, seterusnya kita tengok dalam perenggan kedua. Okey, tulisan yang berwarna biru adalah idea utama dan tulisan berwarna merah merupakan idea sampingan. Baik, dalam idea utama telah diberikan bahawa pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai untuk pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Itu merupakan idea utama. Dan idea sampingan dia, okey, peralatan keselamatan yang diperlukan ialah, okey, nah, dia suruh awak isi sendiri. Cuba awak tengok dalam tulisan yang berwarna merah. Okey, itu adalah untuk idea sampingan. Biasanya idea sampingan ni merupakan contoh ataupun penerangan kepada idea utama. Tetapi untuk perenggan pertama dan perenggan kedua dia dah berikan tulisan biru dan tulisan merah. Ya, tapi pada perenggan ketiga, dia minta kamu mencari idea utama, tetapi idea sampingan telah diberikan. Okey, idea sampingan tu dia ada bagi 3. Maksudnya penerangan dia banyak. Okey, nombor 1, idea sampingan pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Nombor 2, aktiviti regangan perlu dilakukan untuk mengelakkan kecederaan otot. Dan aktiviti ataupun idea sampingan yang ketiga ialah awak kena cari di dalam petikan pada perenggan yang ketiga. Awak cari, awak tulis apa itu idea utama dan juga idea sampingan yang ketiga. Idea sampingan pertama dan kedua telah pun diberi. Baik, dan seterusnya untuk perenggan yang keempat, dia minta kamu mencari idea utama dan idea sampingan. Baik, awak boleh cari idea utama dan idea sampingan ni pada perenggan yang keempat. Awak tengok, awak bilang, awak tahu perenggan kan? Perenggan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Perenggan keempat tu merupakan perenggan yang terakhir sekali. Baik, perenggan yang terakhir sekali awak cari yang mana satukah idea utama dan idea sampingan. Dan cikgu nak awak tulis semula idea utama dan idea sampingan ni
Okey, mengikut contoh yang cikgu telah berikan. Jadi untuk perenggan pertama dan perenggan kedua, dia telah berikan jawapan dan tugasan kamu adalah untuk menyiapkan perenggan ketiga dan keempat. Dan juga sebahagian daripada perenggan kedua. Tak susah kan? Nanti awak cuba ya, awak cuba buat. Okey, nanti kalau rasa awak kurang faham, nanti awak boleh tanya saya. Okey, baik. Dan baik, untuk tugasan pada kali ini, untuk hari ini, kamu dikendaki menulis idea utama dan idea sampingan bagi perenggan ketiga dan perenggan keempat dalam buku BM1. Ya, dalam buku BM1. Jadi cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan untuk hari ini. Dan jangan lupa selepas awak menjawab soalan, jangan lupa awak klik link ke hadiran. Okey, untuk hari ini. Baik, terima kasih. Selamat belajar daripada Cikgu Haslina. Okey, sampai kita jumpa lagi. InsyaAllah doakan yang terbaik untuk kita semua. Okey, Assalamualaikum.